Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Muhsin daripada Pendidikan Islam 5. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang dakwah orientalis barat terhadap sirah Rasulullah dan juga penyelesaiannya. Okey. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang definisi orientalis dan juga orientalism. Orientalis Orientalis ialah seorang cendekiawan daripada barat ataupun hasil ciptaan barat yang menitik beratkan penyelidikan di atas khasnya berkenaan dengan agama Islam juga penganutnya. So orientalis ni lebih kepada penyelidikan ke atas agama Islam dan juga penganut agama Islam. Okey, manakala orientalism menurut Joseph Sok mendefinisikan orientalism ni sebagai suatu kegiatan penyelidikan ahli-ahli ketimuran di barat tentang agama-agama di timur, khususnya mengenai agama Islam. Okey, itu adalah maksud orientalis dan juga orientalism. Okey. Seterusnya adalah pandangan orientalis terhadap sirah ataupun kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kisah Rasulullah. Okey. Yang pertama adalah berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Menurut ahli sinar, tokoh orientalis mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni berusia 40 tahun dan menghabiskan waktu berhari-hari di sebuah gua seorang diri. Maksudnya, dia orang faham yang Nabi Muhammad dia menerima wahyu pada umur 40 tahun dan dihabiskan waktu yang banyak di sebuah gua. Yang mana kita tahu di Gua Hira lah. Okey. So, seterusnya mereka juga mengatakan bahawa Muhammad ni mengalami pengalaman yang pelik. Dan juga dia berkata bahawa Nabi Muhammad ni berlakunya kekejangan otot, sakit perut, sakit kepala, bibir bergerak di luar kawalan, keringat dan juga jantung berdebar-debar. So dalam keadaan ni Nabi Muhammad ni dia mendengar suara dan mengaku melihat hantu. Dia lari ke rumah ketakutan, gemetar juga basah dalam keadaan yang berkeringat lah. Kemudian dijelaskan bahawa Nabi Muhammad ni sering mencuba bunuh diri namun selalu diberhentikan oleh Jibril. Dan mereka juga mengatakan bahawa Muhammad ni menggambarkan Jibril sebagai memiliki 600 sayap dan orang yang percaya kepada benda gaib saja yang percaya. So dia orang kaji tentang kisah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dan dia orang juga percaya yang Nabi ni dia mendapat wahyu di sebuah gua. So tapi dia orang ni cuma kaji tapi tidak percaya terhadap kisah Nabi Muhammad SAW ni menerima wahyu. Okey, so kisah yang kedua adalah berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Dia berkahwin dengan anak kecil. Berkahwin dengan ramai orang, termasuklah dengan anak kecil. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad ni dia berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah, yang mana pada masa tu Sayyidatina Aisyah ni berumur 9 tahun dan sangat-sangat kecil, menyebabkan mereka ni kaji tentang kisah tersebut. Dan berdasarkan Thomas Aquinas menuduh Nabi Muhammad SAW ni adalah tuduhan tentang mengubah syahwat atau free sex. Sebab ni mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni dia berkahwin dengan Aisyah ni lebih kepada nak melepaskan nafsu syahwat dia dan untuk melakukan seks bebas. Tu pandangan Thomas Aquinas lah. Dan Muhammad ni dia membawa Islam sebagai agama orang-orang murtad dari Kristian dan ajaran berisikan syahwati, mencampur adukkan kebenaran dengan dongeng-dongeng lama dan juga kesesatan. Mereka percaya bahawa Muhammad ni dia bawa ajaran yang berisikan, ajaran Islam yang berisikan tentang kisah-kisah dongeng dan juga kesesatan. Tapi itu yang mereka percaya. Tapi yang kita percaya adalah Nabi Muhammad ini membawa satu kebenaran kepada umat
sedunia, umat sejagat. Tetapi pada mata mereka dan kepercayaan mereka bahawa Nabi Muhammad ni dia membawa kisah yang tidak benar kepada dan juga membawa ajaran-ajaran yang tidak benar kepada umat time tu. Seterusnya, mereka menyatakan bahawa Nabi Muhammad ni menghidapi penyakit jiwa pedofili. Hal ini digambarkan oleh Irina Handono bahawa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anhu adalah salah satu peristiwa yang selalu dijadikan bahan fitnah oleh orang-orang yang membenci Islam. Maksudnya, dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni ada penyakit jiwa. Maknanya penyakit jiwa pedofili ni yang nak kahwin dengan bernafsu kepada anak-anak kecil. Padahal Nabi Muhammad ni dia berkahwin ada sebab-sebabnya. Kalau kita lihat Nabi Muhammad berkahwin dengan Aisyah, dia dapat mengenal daripada kecil sampai besar. Dia dapat kenal kita pada masa sekarang perubahan. Masa mana datang haid. So Nabi Muhammad kenal lebih kenal perempuan melalui Sayyidatina Aisyah. Dan orang-orang barat ni dan juga kaum sekular tak mampu nak terima konsep pernikahan dini seperti yang ada dalam ajaran Islam. Maksudnya orang barat ni dia tak dapat terima apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, iaitu berkahwin dengan anak kecil. Bagi mereka satu benda yang menyiksa. Tapi Nabi Muhammad SAW membuat perkara ni atas sebab-sebab dan ada benda yang kenapa, ada sebab kenapa Nabi Muhammad mengahwini Sayyidatina Aisyah. Okay, so tu adalah cerita tentang Nabi Muhammad berkahwin dengan anak kecil. Okay, so yang seterusnya adalah berkenaan dengan Nabi Muhammad ni seorang penipu. Okay, dalam kaitan ini John Calvin 1509 sebagai orientalis Kristian menyatakan bahawa Muhammad ni sebagai pembohong dan juga musuh Yesus. Okey, dalam fahaman John Calvin ni dia mengatakan bahawa Muhammad ni dia penipu, pembohong dan juga musuh Yesus. Padahal kita tahu Nabi Muhammad ni adalah orang yang percaya kepada berkawan dengan Yesus, iaitu Nabi Isa. Tapi kepercayaan mereka, kita agama Islam juga Nabi Muhammad ni bermusuh dengan Yesus ataupun Nabi Isa. Sedangkan kita percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi dan tidak lebih daripada itu. Tapi bagi mereka mengatakan bahawa Muhammad ni penipu dan musuh kepada Yesus. Okey, so seterusnya mereka juga ada seorang orientalis Florence menyatakan bahawa Muhammad adalah pemuka dari jiwa-jiwa terkutuk dan membangkitkan perpecahan agama. Kejahatan Muhammad adalah mengembangkan agama palsu. Maksudnya mereka percaya bahawa Nabi Muhammad ni dia kembangkan agama palsu di seluruh dunia dan membangkitkan perpecahan agama. Maksudnya antara agama tu kita berpecah antara agama Kristian, Yahudi, Islam. Disebabkan Nabi Muhammad bawa agama Islam, di mana mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah perpecahan kepada agama. Dan seorang orientalis dari Hungaria berdarah Yahudi yang mengatakan bahawa Rasul adalah seorang pembimbing, bukan sebagai contoh dan teladan yang baik. Pada dirinya terdapat banyak kelemahan dan cacat seperti mana layaknya manusia. Okey, orientalis Hungaria ni mengatakan bahawa Rasulullah ni adalah seorang pembimbing dan tidak layak untuk dijadikan contoh. Dan Rasulullah ni mempunyai banyak kelemahan. Tapi bagi kita, sebab itulah Allah jadikan utusan tu daripada pihak manusia sendiri untuk kita jadikan contoh, untuk kita boleh ikut. Kalau Allah jadikan utusan ni daripada cahaya, kita tak mampu nak ikut dan kita akan bagi banyak alasan. Sebab tu hari ni Allah ciptakan Rasul daripada golongan manusia untuk kita mudah ikut. Manusia mudah lapar, mudah penat. So sifat kita ada sama dan senang untuk kita meniru, juga ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tiga kisah yang
dikatakan oleh orientalis barat berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad. Okey, so seterusnya adalah penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah dengan cara termasuk penulisan juga media massa berdasarkan fakta dan bukan sekadar kata-kata retori. Maksudnya hari ini penyelesaian dia, kita ni sebagai umat Islam perlu memainkan peranan dengan membuat penulisan juga menggunakan media massa, dan menggunakan media massa ni dengan berdasarkan fakta-fakta dan bukan sahaja kata-kata yang kosong. Maksudnya kita sebagai umat Islam, kita yang harus memainkan peranan supaya pandangan orientalis barat ini dapat ditukarkan. Okey, so yang kedua, orang Islam juga harus berusaha meningkatkan keilmuan terutama dari segi sains dan juga teknologi. Sebab apa hari ni kita sebagai umat Islam, kita harus seiring dengan teknologi semasa, teknologi dunia. Untuk kita ni berdaya untuk kita bersaing dengan dunia-dunia barat, dengan orang-orang barat yang semakin maju. Dan kita terutamanya orang Islam haruslah bersaing dan mendapatkan ilmu dari segi sains dan juga teknologi untuk kita pengaruhi dan juga untuk kita memperbetulkan pandangan-pandangan mereka tentang orang Islam. Okay, so yang seterusnya, penyelesaian dia dengan berusaha mewujudkan masyarakat yang harmonis. So hari ini kita sebagai umat Islam, kita sendiri yang perlu mewujudkan masyarakat yang harmonis. Tidak perlu ada perbalahan, pergaduhan, persisihan faham. Dan sekiranya ada, kita yang perlu selesaikan masalah tersebut dan perlu menjadi orang yang membawa kepada harmoni dan bukannya membawa kepada perpecahan masyarakat. Sebab apa? Pandangan orang luar, sekiranya kita ni orang Islam yang membawa kepada perpecahan, mereka akan semakin membenci kepada Islam dan akan fikir buruk-buruk dan tak akan terima Islam selamanya. So hari ini kita lah sebagai umat Islam yang harus melakukan perkara-perkara tersebut supaya nama Islam naik dan Islam dijunjung tinggi. Okay, so last sekali adalah rujukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.